Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perbincangan pada malam ini mengenai dengan solat, dengan cara duduk, walaupun menjadi salah satu daripada rukun solat adalah qiyam, berdiri. Perkara pertama, kita lihat hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, buniyal Islam ala khamsin, dibina Islam atas 5 perkara, iaitu syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu persaksian tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah dan juga hamba Allah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah, menunaikan salat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti wa saumi Ramadan, menunaikan haji dan juga berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis-hadis yang kita sebutkan sebentar tadi, cara pelaksanaannya adalah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga berdasarkan daripada perkataan Nabi SAW. Kemudian pelaksanaan sembahyang, zakat, puasa dan juga haji ini adalah mengikut kemampuan diri masing-masing, kerana dia adalah subjektif lah. Ada orang mampu berdiri, ada orang tak mampu berdiri, ada orang ada duit lebih boleh menunaikan zakat cukup haul dan juga nisab, ada orang ada duit lebih untuk menunaikan haji, ada orang tidak mampu, ada orang miskin. Setiap manusia berbeza-beza. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha mastata'tum, iaitu bertakwalah kepada Allah Taala, takutlah sekadar mana, sesedaya mana, seupaya kamu. Solat merupakan santapan kerohanian kita lah. Di antara salah satu daripada rukun Islam, di antara rukun solat adalah qiyam. Jadi kita mulakan perbincangan kita dengan qiyam. Dalam fiqhul manhaji ada disebutkan berdiri sekiranya mampu. Berdiri sekiranya mampu ketika sembahyang fardu. Wajib berdiri bagi mereka yang melakukan sembahyang fardu. Berdasarkan hadis Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah sahabat Nabi. Kita baca hadis lalu ada rantaian perawi hadis tu, kita akan melalui dia. Dia ada satu penyakit yang menimpa dia, iaitu penyakit bawasir. Lalu dia bertanya kepada Nabi mengenai dengan solat. Maka Nabi menyatakan kepada dia, salli qa'iman, hendaklah kamu sembahyang berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, sekiranya tak mampu sembahyang duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, sekiranya tak mampu maka hendaklah kamu sembahyang di lambung kanan, iaitu dalam keadaan mengiring. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berdasarkan hadis ini, seseorang itu hendaklah sembahyang berdiri, iaitu berdiri tegak. Sekiranya dia bongkok tanpa sebarang keuzuran, iaitu tanpa sebab, hingga tapak tangannya menyentuh lutut, maka solatnya batal, disebabkan tiada rukun berdiri pada salah satu daripada rukun solat, iaitu qiyam. Qiyam ini had minimum dia adalah kalau kita tunduk badan kita, tapak tangan tak sampai ke lutut, itu dipanggil minimum batasan kita berdiri. Yang sesempurna berdiri tegaklah. Orang yang mana dia tak berdiri tegak bukan sebab keuzuran, dia sihat tapi dia bongkokkan badan, sekira-kira tapak tangan tak sampai ke lutut, itu dipanggil minimum batasan berdiri.
sekiranya dia bongkokkan badan dia, bongkokkan belakang dia, tapak tangan ni sampai ke lutut, maka itu adalah minimum untuk batasan rukuk, maka hukumnya tak sah, semayang dia tak sah, sebab dia tak ada qiyam. Boleh faham Orang yang mampu berdiri pada sebahagian solat dia dan tak mampu pada sebahagian solat ataupun rakaat yang lain, dia berdiri sekadar mana yang mampu, yang mana mampu dia berdiri, yang tak mampu dia duduklah. Jadi bila mana seseorang itu dia mampu berjalan, maksudnya dia semayang mampulah berdiri. Cuma ada sebahagian orang dia, kita panggil berdiri ataupun qiyam, dia adalah perkara subjektif. Setiap orang lain-lain. Dia ada orang yang mampu berjalan lama tapi tak mampu berdiri lama. Jadi orang yang mana sekadar mana dia mampu berdiri, dia boleh mampu berdiri sampai 2 rakaat je semayang zuhur, maka 2 rakaat dia berdiri, 2 rakaat lagi duduk. Kalau dia mampu hanya 1 rakaat je berdiri. Kalau dia mampu hanya 10 saat, maka 10 saat lah dia berdiri. Tapi kalau dia berjalan boleh, takkan berdiri 5-10 saat dia tak mampu, maka takbiratul ihram semua dalam keadaan berdiri. Kemudian dia rasa tak apa selesa, maka dia duduk. Berdiri bagi yang mampu wajib. Orang yang mampu berdiri hukumnya adalah wajib pada semayang fardu. Manakala pada semayang sunat, dia boleh je nak lakukan secara duduk pun boleh. Untuk semayang sunat ni, sama ada dia mampu berdiri ataupun dia tak mampu berdiri, maka hukumnya boleh untuk dia semayang duduk. Ini hanya untuk semayang sunat sahaja. Berdasarkan sabdaan Nabi, Nabi kata man shalla qa'iman, siapa yang semayang berdiri fahuwa afdal, itu yang terbaik. Wa man shalla qa'idan, siapa semayang duduk maka dia dapat separuh, falahu nisfu ajril qa'im, dia dapat separuh ganjaran pahala orang yang semayang berdiri. Wa man shalla na'iman, siapa semayang dalam keadaan tidur, makna dalam keadaan mengereng lambung sebelah kanan, maka pahalanya separuh daripada pahala orang yang semayang duduk. Kemudian mana dia dapat 1/4 lah, 1/4. Kalau sembahyang duduk, ini hadis ini untuk orang yang sihat, orang yang mampu berdiri. Dia mampu berdiri tapi dia saja nak semayang duduk, ini orang dapat separuh pahala semayang berdiri. Tapi kalau dia dah tak mampu berdiri, dia memang duduk aja, itu dia kira dapat pahala penuh. Bila mana dia semayang sunat, semayang duduk, maka dia dapat separuh 1/2 lah. Bila mana dia semayang sunat secara mengiring lambung belah kanan, dia akan dapat separuh daripada pahala orang semayang duduk. Maknanya dia dapat 25% lah dalam 1/4 daripada 100. Hukum solat secara duduk di atas kerusi. Pada asalnya kita kata berdiri bagi yang mampu adalah rukun dalam sembahyang fardu. Namun begitu syarak ni membenarkan seseorang duduk sekiranya dia tak mampu berdiri, kerana Allah Ta'ala kata yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak kepada kamu kemudahan, bukan nak susahkan kamu. Jadi dalam batasan kita melaksanakan ibadat, ada garis panduan je lah. Bukan semua wajib berdiri. Yang tak mampu ada cara dia. Di antara dalil yang membolehkan seseorang solat dalam keadaan duduk, sekiranya dia tak mampu berdiri, adalah riwayat daripada Imran bin Husain yang kita baca hadis pada awal-awal tadi, yang ditimpa dengan penyakit bawasir. Maka Nabi kata boleh sembahyang duduk kalau tak mampu berdiri ataupun lambung belah kanan. Para ulama membincangkan hadis ini dengan terperinci dalam bab rukun-rukun solat, khususnya dalam bab qiyam. Bila qiyam ni salah satu rukun, ini juga termasuk dalam bentuk-bentuk ini termasuk juga bentuk-bentuk rukuk. Bila kita semayang duduk, bagaimana bentuk rukuknya, bagaimana bentuk sujudnya. Bagi orang yang tidak mampu mendatangi
rukuk ataupun sujud dengan cara yang sempurna. Jadi dia ada cara-cara je lah. Kita lihat pendapat ulama-ulama fiqh mengenai keharusan solat duduk bagi orang yang tak mampu berdiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, umat Islam, ulama sepakat, sesiapa yang tidak mampu berdiri dalam solat fardu, ulama sepakat, iaitu hukumnya boleh dilakukan solat dalam keadaan duduk. Dan solat tersebut tak perlu diulangi balik. Dia tak mampu berdiri, semayang duduk, tak perlu dia qada balik semayang tu, dia kira semayang tu sah. Demikian juga pahalanya. Solat dia tak mampu berdiri, solat duduk, pahala penuh, dia tak kira separuh. Yang separuh kita sebutkan hadis tadi adalah orang yang mampu berdiri tapi dia tak nak berdiri pada semayang sunat. Semayang fardu dia tak boleh, dia tak boleh duduk, dia kena berdiri bagi orang yang mampu. Semayang sunat boleh, tapi pahala dia kurang lah, sebab kesusahan dia kurang, pahala pun kurang. Demikian juga pahala orang yang semayang duduk tidak akan berkurang daripada orang yang semayang berdiri, kerana dia adalah di kalangan orang-orang yang uzur. Sabit dalam hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit ataupun dia bermusafir, maka malaikat akan dituliskan baginya ganjaran apa yang dia selalu lakukan ketika mana dia bermukim, ketika mana dia tidak bermusafir ataupun ketika mana dia sihat. Orang yang sentiasa semayang berjemaah, satu kali dia sakit dan tak boleh semayang berjemaah di masjid ataupun di surau, dia admit, masuk di hospital seminggu, maka dia semayanglah atas katil seminggu, dia tetap ditulis baginya pahala seminggu tu semayang berjemaah penuh 5 waktu. Sebab berdasarkan hadis ini, Nabi menyatakan seorang hamba, seorang manusia yang mana dia sakit, akan ditulis pahala baginya ganjaran. Kalau dia sihat, dia memang selalu semayang berjemaah. Ataupun dia bermusafir, bila bermusafir pada waktu malam, maka tak sempat semayang tahajud ataupun penat, dia tidur penat sampai tak bangun tahajud, ataupun dia bermusafir pada waktu duha, maka tak sempat semayang duha, dia tak sempat nak berhenti, maka dituliskan baginya ganjaran tahajud ataupun ganjaran semayang duha bagi yang perjalanan siang, sekiranya dia pada ketika itu dia bermusafir. Dan sebelum ini, ketika mana dia tak bermusafir, dia sentiasa menjaga sembahyang, siangnya sembahyang duha, malamnya sembahyang tahajud. Manakala Imam Asy-Syaukani menyatakan, ketika mengulas hadis Imran bin Husain yang ditimpa dengan penyakit bawasir tadi, hadis Imran ini menunjukkan kepada keharusan bagi sesiapa yang mempunyai keuzuran yang menyebabkan dirinya tak mampu berdiri untuk solat dalam keadaan, maka boleh disemayang dalam keadaan duduk. Manakala sesiapa yang mempunyai keuzuran tak mampu duduk maka dia boleh dalam semayang lambungnya belah kanan, dalam keadaan mengiring. Ibnu Qudamah dia menyatakan, para ulama sepakat sesiapa yang tidak mampu untuk solat berdiri maka boleh dilaksanakan secara duduk. Cuma keadaan duduk ni tuan-tuan perlu tahu keadaan yang membolehkan keadaan yang membolehkan seseorang itu duduk. Apa dia? Keadaan yang membolehkan seseorang solat secara duduk. Dalam kitab-kitab fiqh terdapat beberapa perkara yang dianggap sebagai masyaqqah. Bukan musyaqqah tapi masyaqqah ni maksudnya kepayahan, kesusahan, yang membolehkan seseorang tu boleh semayang duduk. Kita senaraikan di antaranya dia tak mampu berdiri, maka dia boleh semayang duduk. Ataupun dia mempunyai penyakit yang akan bertambah teruk sakit dia, sekiranya semayang berdiri, dia boleh semayang berdiri tapi dia akan memudaratkan diri dia, itu juga boleh semayang duduk. Walaupun dia mampu berdiri tapi bertambah sakit. Ataupun seseorang yang berada di atas kapal ataupun sampan ataupun perahu yang takut tenggelam,
sekiranya dia berdiri takut tenggelam ataupun dia mabuk, dia boleh duduk, sembahyang duduk. Seseorang yang berasa pening kepala, dia pening macam pitam pening, dia kalau berdiri dia pening, boleh macam nak jatuh, maka boleh untuk dia sembahyang duduk. Sakit yang boleh mengganggu khusyuk dalam solat, dia sembahyang berdiri, dia boleh hilang khusyuk. Sebab adalah penyakit ke apa ke, dia hilang khusyuk, maka dibenarkan untuk sembahyang duduk. Ini semua adalah berdasarkan kata-kata petikan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang menyatakan sekiranya seseorang yang solat secara berdiri takut kesusahan yang kuat ataupun bertambah sakit dia, kemudaratan dia bertambah, ataupun seseorang berada di atas sampan takut tenggelam ataupun mabuk, dia pening kepala takut jatuh, semua ini dia boleh sembahyang duduk dan tak perlu dia ulang balik sembahyang tu. Dikira sembahyang tu sah, tak perlu ulang lagi lah. Begitu juga berdasarkan pendapat yang disebut oleh Imam Syamsuddin Ar-Ramli, yang menyatakan bahawa dibolehkan seseorang solat secara duduk apabila terdapat masyaqqah, iaitu kesusahan. Kesusahan ketika mana dia sembahyang dalam keadaan berdiri. Selain itu juga kita menyatakan bahawa dibolehkan sesiapa yang melakukan solat atas kapal terbang ke, untuk boleh duduk secara boleh solat secara duduk. Ini semua sekiranya dia tidak ada tempat sembahyang yang khusus dalam kapal terbang ataupun dalam kereta api. Kalau kita berada di atas kapal terbang, kalau kita tempah tiket VIP, tiket business classnya, maka tempat dia luas, maka kita boleh bentang sejadah sembahyang. Tapi dengan syarat-syarat je lah, kita boleh berdiri semua, tapi dengan syarat ada wuduk semualah, maka tak perlu kita ulang sembahyang tu. Tapi kalau kita seat yang biasanya, seat kapal terbang biasa sempit tu, maka tak boleh kita sembahyang dalam keadaan berdiri. Dan kita pula tak boleh, bilik air pun sempit, tak macam business classnya besar. Jadi kita tak boleh nak ambil wuduk ke nak apa, dia akan basah. Maka kita sembahyang sekadar menghormati waktu, tapi kena qada lah. Sembahyang tu balik kena qada balik. Kalau sampai masih ada waktu, sembahyang sekali lagi. Kalau dah habis waktu, qada balik sembahyang tersebut. Sebab sembahyang atas kursi dalam kapal terbang ataupun kereta api, kita tak boleh nak rukuk sujud dengan sempurna. Kemudian kita tak boleh berdiri, rukun-rukun semua kita tak jaga dengan sempurna. Maka pada ketika itu apa yang perlu kita buat, kita sembahyang seperti biasa, tapi bila dah sampai kita ulang balik sembahyang tersebut. Okey, pada malam ni kita nak sebutkan tata cara solat, duduk di atas kerusi lah. Bagi siapa yang mempunyai kepayahan untuk solat berdiri ni disebabkan penyakit-penyakit ataupun perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, maka secara asasnya kita katakan sekiranya seseorang mampu berdiri untuk solat dan tidak mampu untuk rukuk dan sujud, maka wajib dia berdiri. Dia berdiri boleh, tapi tak boleh rukuk dan sujud. Mungkin dia buat pembedahan mata tu, katarak, dia tak boleh nak rukuk ataupun sujud, berkemungkinan. Jadi dia berdiri boleh, maka berdirilah. Berdiri seperti biasa. Cuma rukuk dan sujud dia boleh isyarat. Jangan pula tak boleh rukuk sujud, berdiri pun sembahyang duduk, dia tak berdiri sembahyang duduk. Tak boleh berdiri tetap berdiri, sebab dia satu rukun. Rukuk pun rukun juga, sujud pun rukun juga. Yang mana yang rukun yang boleh buat, maka wajib kita buat. Dia boleh rukuk, dia boleh qiyam, boleh berdiri, maka wajib baginya berdiri. Kemudian rukuk dan juga sujud itu cerita lain. Kemudian kemudian duduk dan melakukan rukuk dan sujud. Sebab dia tak boleh rukuk dan sujud dengan sempurna, maka dia duduk, maka dia melakukan rukuk dan juga sujud. Dia isyaratkan rukuk dan sujud. Ini kerana rukun berdiri semasa qiyam berdiri tegak tu wajib dilaksanakan. Sekiranya seseorang itu dia
dia tak berdiri, dia duduk walaupun dia mampu berdiri, maka sembahyang dia dikira tak sah, sebab dia telah meninggalkan rukun, salah satu rukun, iaitu berdiri ketika mana setiap rakaat kena berdiri. Pada asasnya yang paling utama dalam sembahyang duduk ni yang perlu kita tahulah, ada duduk atas lantai, duduk atas kursi, Cuma duduk yang paling utama, yang afdal, yang paling aula adalah dipanggil duduk iftirash. Duduk iftirash ni adalah duduk antara dua sujud. Yang kita sebelum kita bangun sujud pertama, kita duduk antara dua sujud. Kita panggil duduk istirahah. Itulah dipanggil sebagai duduk iftirash. Makna duduk iftirash ni, punggung kita duduk di atas tumit kiri, kemudian tapak kaki kanan kita tegakkan. Itu iftirash. Duduk antara dua sujud ataupun duduk tahiyat awal, sama. Tapak kaki kanan kita tegakkan. Itu yang sembahyang duduk yang afdal. Dia lebih afdal berbanding duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk tahiyat akhir. Ataupun tarabbu'. Tarabbu' ni duduk bersila. Ataupun duduk atas kursi, sama lah. Duduk iftirash tu lebih aula, lebih afdal. Sekiranya dia tak mampu, sekiranya tidak mampu, maka dibolehkan untuk solat secara duduk atas kerusi, boleh. Cuma kita katakan yang afdal ya, bukan kita kata tak sah. Yang afdal duduk iftirash. Tapi kalau nak duduk atas kerusi ke, duduk kat tawarruk ke, duduk apa-apa pun boleh. Solat duduk di atas kerusi menyerupai solat tarabbu', iaitu solat secara seperti duduk bersila. Dan solat di atas dan menyerupai solat di atas binatang tunggangan. Seseorang pada zaman dulu dia sembahyang di atas tunggangan dia, atas kuda ke unta ke, dia sembahyang atas tu. Nabi pun sembahyang dia atas tunggangan, cuma sembahyang sunat. Nabi sembahyang witir dan juga sembahyang sunat yang lain. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar ala rahilatih. Nabi pernah sembahyang dalam safar dia, dalam perjalanan dia, Nabi sembahyang di atas tunggangan dia. Haitsu tawajjahat bihi yumi'u ima'an salatal lail illa al-fara'id wa yutiru ala rahilatih. Ke mana arah pun tunggangan dia, ke mana arah tunggangan dia pergi, maka dia sembahyang. Tak kira, tak perlu hadap kiblat pun tak apa. Nabi melakukan isyarat untuk solat malam, baginda tidak melakukan demikian untuk solat fardu. Solat malam adalah sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat pada awal Islam untuk Nabi wajib. Sembahyang tahajud pada awal Islam untuk Nabi wajib. Baginda Nabi solat witir juga di atas tunggangan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini, hadis Nabi sembahyang di atas tunggangan adalah Nabi sembahyang sunat. Tak kira sembahyang malam ataupun sembahyang siang. Nabi pernah sembahyang witir atas tunggangan. Sembahyang fardu Nabi tak sembahyang. Kita pun boleh sembahyang sunat. Tak kira atas motor ke atas kereta, boleh sembahyang sunat. Walaupun tak ada kiblat pun tak apa. Sebab Nabi kata haitsu tawajjahat bihi. Di mana binatang tunggangan tu pergi, maka di situlah aku sembahyang dan menghadap ke situ. Tak kira walaupun bertentangan arah kiblat. Sembahyang sunat, bukan sembahyang wajib. Sembahyang sunat. Sembahyang wajib perlu jagalah arah kiblatnya. Kemudian perlu jaga rukun-rukun, rukun-rukun yang lain. Adapun sembahyang atas tunggangan, atas motor, atas kereta, dalam kereta, maka rukuk sujud ni sekadar isyarat. Rukuk tunduk kepala sikit, sujud tunduk sikit lagi, tapi masih kita lihat di hadapan. Untuk sembahyang sunat lah. Cuma bukan sembahyang fardu. Nabi tak sembahyang fardu di atas tunggangan, di atas kenderaan. Kemudian sekiranya seseorang itu solat duduk di atas kerusi dan tidak mampu untuk berdiri ketika takbiratul ihram, maka boleh untuk dia solat duduk. Maknanya dia memang tak mampu berdiri lah, tak mampu berdiri, maka dia takbiratul ihram pun duduk, tak apa. Tapi orang yang mampu berdiri, maka dia takbiratul ihram berdiri. Sampailah dia rasa lain kaki dia ni, baru dia boleh duduk. Ada pun orang yang memang tak mampu dah berdiri, boleh takbiratul ihram pun duduk, tak apa, tak ada masalah.
Ini kerana kaedah menyebut orang yang solat mampu melakukan sesuatu perbuatan yang wajib, maka wajib dia buat. Siapa yang tak mampu untuk lakukan, maka gugur tuntutan tersebut ke atas diri dia. Sesiapa yang tak mampu berdiri, maka dibolehkan untuk duduk atas kursi. Tak mampu berdiri, duduk atas kursi boleh, duduk bawah pun boleh. Manakala rukuk dan sujud dilakukan seperti biasa. Jangan pula kita semayang duduk, maka rukuk pun kita isyarat juga. Tunduk sikit rukuk, tunduk sikit untuk sujud. Tidak. Kita rukuk sujud seperti biasa. Sebab keuzuran kita hanya pada kaki. Pada kaki untuk berdiri, qiyam. Tak boleh berdiri lama. Tapi duduk tak apa. Duduk tak apa. Maka rukuk, sujud adalah seperti biasa. Mana kalau dia semayang, dia tak boleh berdiri je, maka dia semayang duduk. Kemudian rukuk dia kena bangun, kemudian rukuk. Dia kena bangun, kemudian rukuk. Ini sebab apa? Sebab dia boleh rukuk, dia boleh sujud. Yang tak bolehnya berdiri je, dia tak boleh berdiri. Maka dia rukuk dia boleh, maka dia hendaklah bangun dan rukuk. Kalau selalunya bila dah berdiri pun tak boleh, maka rukuk pun akan dia tidak mampu juga. Sama sebab rukuk dengan berdiri ni dia dekat. Jadi maksudnya bila mana dia tak mampu berdiri, maka dia tak mampu rukuk juga. Jadi rukuk dia kena isyarat tunduk. Tapi kalau dia mampu rukuk, dia kena rukuk seperti biasa. Sekiranya dia mampu untuk berdiri, namun dia rasa susah untuk rukuk dan sujud, maka hendaklah dia solat secara berdiri seperti biasa, rukuk sujud di atas kursi je. Kalau dia berdiri boleh, maka semayang berdiri lah. Sebab dia kaki dia kuat, berdiri boleh. Cuma tak boleh rukuk dan sujud je. Maka rukuk sujud duduk atas kursi. Duduk atas kursi. Ini nak bagi tahu kepada kita, perkara semayang atas kerusi ataupun semayang duduk ini dia subjektif. Dia setiap orang bukan sama. Ada orang dia boleh berdiri tapi tak boleh rukuk dan sujud. Ada orang dia boleh rukuk dan sujud tapi tak boleh berdiri. Berbeza-beza setiap orang. Menurut pendapat Ashabus Syafi'i yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rifa'ah dalam kitab Kifayah An-Nabih, iaitu dia kata law kana qadiran 'ala ruku'il kamil, kalau dia mampu untuk sujud, untuk rukuk seperti biasa, yang kita semayang tu, dia tak mampu berdiri je. Imam Ibn Rifa'ah kata apa? Wajaba alaihi an yartafi'a ila haddir raki'in, maka hendaklah dia bangun rukuk seperti biasa, rukuk seperti orang rukuk biasa. Cuma dia tak mampu berdiri je, jadi dia tak payah berdiri, rukuk seperti biasa. Na'am law kana yu'jiz an zalika aidan raka'a wa huwa jalis. Kalau dia tak mampu rukuk, maka dia duduk rukuk lah. Duduk rukuk seperti yang saya bagi tahu tadi, bila mana berdiri tak mampu, selalunya rukuk pun tak mampu juga, maka dia rukuk dalam keadaan duduk. Cuma bagaimana batasan rukuk ketika duduk ni? Wa aqalluhu an yanhaniya hatta yuqabil wajhahu ma wara'a rukbatayhi min al-ard adna muqabilatin, iaitu dia kena bila mana dia semayang duduk, rukuk dia adalah paling kurang minimum dia adalah muka dia setentang dengan lutut dia. Yang paling dekat lah, paling dekat. Maksudnya bila dia semayang bersila, minimum untuk rukuk semayang duduk ni, dia kena tunduk sekira-kira kepala dengan lutut dia setentang. Kalau dia duduk antara dua sujud, sama juga. Dia kena tunduk sekira-kira kepala muka dia dengan lutut setentang. Bukan perlu sentuh, tak perlu sentuh pun. Yang penting setentang sahaja. Okey? Itu minimum untuk orang yang semayang duduk. Tapi kalau dia semayang duduk, dia tak mampu lah. Dia tak mampu untuk sampai ke muka dia setentang dengan lutut. Buat sekadarnya mampu lah. Tak perlulah kalau dia tak mampu punya nak paksa juga. Buat sekadarnya mampu. Tapi
secara biasanya kalau orang tak mampu berdiri, dia sembahyang duduk. Minimum batasan sembahyang duduk sampai situlah, muka sejajar dengan lutut. Okey. Sesuai dengan qawaid fiqhiyah yang menyebutkan idza batala al-aslu yusaru ila al-badal. Sekiranya batal yang asal, makna dia tak mampu buat yang asal, maka berpindah kepada hukum badal, hukum ganti. Kalau dia tak mampu yang asal, maka buat yang badal. Kalau tak mampu yang asal, rukuk yang asal, maka dia buat ganti kepada rukuk, iaitu duduklah. Syekh Ahmad Zarqa dalam qawaid fiqhiyah, Ahmad Zarqa ni adalah guru kepada Yusuf Al-Qaradawi, guru dia. Dia karang kitab nama dia Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dia menyatakan idza batala al-aslu bi an sara muta'azziran yusaru ila al-badal, amma ma dama al-aslu mumkinan fala yusaru ila al-badal. Jika mana dia tak mampu buat yang asal, maksudnya dia orang yang uzur, yang tak mampu buat seperti yang asal, maka buat ganti kepada dia, hukum yang ganti kepada dia. Adapun kalau dia selagi mana dia mampu yang asal tapi dia tak boleh buat sempurna, maka dia tak boleh terus buat ganti kepada yang asal. Maknanya kalau dia boleh buat rukuk tapi rukuk tak sempurna, maka dia kena buat rukuk juga walaupun tak sempurna. Tapi kalau dia tak boleh buat rukuk dah, maka dia gantilah kepada rukuk, iaitu duduk dan rukuk secara duduk. Tapi kalau dia mampu untuk rukuk seperti biasa, cuma dia tak sempurna je, maka wajib hukumnya. Wajib apa? Wajib rukuk seperti biasa. Dalam masalah solat duduk ini, jika seseorang itu mampu rukuk dan sujud seperti bentuk asalnya, seperti biasa, rukuk sujud seperti biasa, hendaklah dia buat seperti mana bentuk asalnya, rukuk dan sujud seperti biasa, berdasarkan qawaid fiqhiyah yang kita sebutkan tadi. Sama juga seseorang yang mampu untuk rukuk dalam keadaan asalnya, yakni secara berdiri, hendaklah melakukannya dalam keadaan berdiri. Makna kalau dia tak mampu berdiri, dia mampu rukuk, maka dia berdiri, dia rukuk bila mana waktu rukuk. Kalau dia mampu sujud, dia sujud seperti biasa. Kalau dia hanya mampu berdiri saja, dia berdiri saja, rukuk sujud tu dengan duduk. Okey. Itu mengenai beberapa cara tertib untuk kita sembahyang duduk lah. Tapi perbahasan dia panjang lagi, tapi itu kita akan sambung nanti. Kita akan sambung. Cuma saya nak sebut di sini mengenai rukun dalam solat berdiri ni. Salah satu daripada rukun solat adalah berdiri. Cuma berdiri ini adalah bagi orang yang mampu. Orang yang mampu ni berdiri walaupun dia bersandar. Dia kata aku boleh berdiri tapi kena sandar kat tiang, maka dia kena cari tiang ataupun dinding. Dia kata boleh berdiri tapi kena cari tiang ataupun dinding, maka dia wajib berdiri dengan tiang ataupun dinding. Ataupun boleh berdiri tapi dengan tongkat, maka dia kena semayang dengan tongkat. Tak boleh semayang duduk. Sebab dia mampu berdiri dengan tongkat, maka dia gunakan tongkat. Melainkan dia tak mampu berdiri dan tak ada alat yang boleh membantu dia untuk berdiri, maka baru dia boleh sembahyang duduk. Tapi kalau guna tongkat pun kaki dia kebas sakit, sembahyang duduk lah. Tapi kalau kaki dia okey je kalau guna tongkat seperti biasa, maka wajib hukumnya guna tongkat, tak boleh duduk. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi lah, hadis daripada Imran bin Husain tadi yang ditimpa dengan penyakit bawasir. Dan solat berdiri salah satu rukun dalam solat sembahyang fardu. Apa sembahyang fardu? Sembahyang 5 waktu ni lah. Termasuklah juga sembahyang nazar. Sembahyang nazar pun sembahyang fardu juga. Dia kata kalau aku berjaya ni dalam misi aku ni, aku nak solat nazar 2 rakaat, maka solat tadi 2 rakaat jadi nazar, hukumnya wajib. Kena berdiri, tak boleh duduk. Dan juga solat fardu kifayah tak boleh duduk juga. Solat jenazah fardu kifayah tak boleh duduk. Jangan kita ambil kursi kita duduk. Kita mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau orang tak mampu berdiri tak apalah. Begitu juga solat gambaran fardu. Maksud gambaran fardu ni,
Dia bukan fardu. Seperti mana sembahyang kanak-kanak, budak-budak, dia sembahyang zuhur, sembahyang asar, dia bukan fardu sembahyang sebab dia belum balik. Dia gambaran seperti fardu. Tapi kefarduan belum ada ke atas dia. Belum ada taklif. Sebab dia belum mukallaf. Tapi sembahyang budak-budak tu tetap berdiri, wajib berdiri. Walaupun tak ada lagi kefarduan ke atas dia. Ataupun sembahyang ulang. Ulang pun gambaran fardu juga. Kita ada sebut dulu, mungkin tahun yang lalu kot, dalam sembahyang fardu ini, kita boleh sembahyang 2 kali. Sembahyang zuhur, dah habis sembahyang maghrib tadi, sembahyang maghrib sekali lagi. Kita dah sembahyang isyak tadi, sembahyang isyak sekali lagi. Tapi ada beberapa garis panduan yang kita sebutkan sebelum ni. Di antaranya kena ulang tu, boleh ulang sekali je, tak boleh ulang 2-3 kali. Kemudian syarat dia sembahyang pertama tu kena sembahyang berjemaah. Sembahyang maghrib tadi berjemaah. Kemudian kita nak buat nak buat ulang kali kedua, boleh. Kita boleh buat ulang kali kedua. Tapi kalau sembahyang kalau dia nak sembahyang kali kedua juga kena secara berjemaah lah. Berjemaah. Kalau ulang sembahyang seorang, boleh juga. Kita ada bincang sebelum ni, kita kena refer balik sebelum ni. Tapi kalau dia sembahyang seorang, dia nak ulang sembahyang secara berjemaah, boleh juga. Tak jadi masalah. Boleh. Sembahyang ulang wajib berdiri. Contoh saya dah sembahyang maghrib tadi, nak sembahyang sekali lagi, wajib berdiri. Walaupun sembahyang tu gambaran dia sembahyang maghrib, fardu maghrib, tapi dia sudah jadi sunat sebab kali kedua. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab-kitab fiqh, dia akan sebutkan perbahasan niat takbiratul ihram baru qiyam. Dia tak sebut qiyam dulu tau. Dia sebut niat takbiratul ihram dulu. Mana-mana kitab fiqh selalu dia akan utamakan niat takbiratul ihram. Sebab apa? Sebab niat takbiratul ihram ini dibincangkan rukun pertama kedua dalam mana-mana kitab fiqh. Sebab dua rukun ini, niat dan takbiratul ihram adalah rukun pada semua sembahyang, tak kira sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Berbeza dengan qiyam. Qiyam diletakkan rukun yang ketiga. Sebab qiyam ni hanya sembahyang fardu je. Sembahyang sunat dia tidak jadi rukun. Itu perbezaan dia lah. Dan ulama' sebut juga disunatkan untuk dijarakkan antara 2 kaki dengan 1 jengkal. Jengkal ni makna ibu jari dan juga jari kelingking, 1 jengkal. Bezakan apa? Ketika mana kita berdirilah qiyam. Bila kita qiyam, jangan luas sangat. Luas sampai 1 hasta. 1 hasta daripada hujung jari sampai ke siku. 1 hasta dia punya kangkang. Besar sangat. Mana sekadar 1 ni, 1 jengkal je. Kita qiyam tu. Tak perlulah luas-luas sangat. 1 jengkal ni, 1 jengkal, ulama' menyatakan lebih kurang 4 jari lah. 4 jari 1 jengkal. Lebih kurang lah, lebih kurang. 4 jari lebih sikit lah, lebih kurang. Kemudian ulama' menjelaskan fi tafriqi rukbatayhi fi sujud, dan mereka menjelaskan juga 1 jengkal ini juga dalam situasi mana seseorang itu sujud. Bila dia sujud, lutut ataupun antara apa kita panggil kaki dia ketika sujud, kaki tu jangan rapatkan. Antara 2 kaki kanan kaki kiri, jarak lebih kurang sejengkal juga. Ketika kita sujud, tapak kaki tu ke kanan dengan kiri lebih kurang 1 jengkal. Ada apa-apa soalan dah? Boleh je. Boleh. Sunat. Dia sunat. Dalam bab takbiratul ihram, kalau sunat tak perlu diri kan, pasal duduk. Untuk fardu je untuk diri. Takbiratul ihram. Untuk kita takbir sembahyang sunat.
Sunat tak perlu Sembahyang sunat takbiratul ihram wajib. Wajib, tapi duduk pun tak apa. Duduk pun tak apa. Okey, dari segi musafir, kita boleh buat hormat waktu, boleh tak kita buat jamak? Hormat waktu. Tapi buat jamak, kita safar. Boleh. Boleh Menghormati waktu. Kita buat jamak. Sebab apa kita menghormati waktu? Sebab Atas kapal terbang. atas kapal terbang. Ke atas kapal terbang kita menghormati waktu boleh. Boleh. Sembahyang boleh buat apa? Jamak. Jamak pun boleh, qasar pun boleh. Jadi bila kita qada, kita buat Qada kalau kita sampai masih ada waktu, kita sembahyang sekali lagi. buat jamak lah. Jamak. Tapi kalau waktu sudah habis, kita ni Kita buat biasalah. qada Qada sembahyang zuhur dan juga sembahyang asar. buat 4 lah. 4. Kalau masih ada waktu, kita sembahyang dia sekali lagi. Tapi boleh untuk kita menghormati waktu, kita jamak sekali, boleh lah. Contoh seperti sembahyang di atas kapal terbang lah. Ustaz, Ya. satu soalan Ustaz, katalah kita dah tua Ustaz, jadi kita kena tak mampu diri dan tak mampu duduk, kita baring di dalam kanan kita. Bagaimana cara kita nak ambil takbiratul ihram rumah, dan selepas itu kita nak qiyam kan? Pasal tangan kita bila dah ada berada di dalam kanan tu, mungkin tangannya terimpit ke Ustaz? Macam mana kita nak bila kita nak ambil? Kalau sembahyang di lambung apa kanan, maka rukuk dengan sujud dia, rukuk dan sujud melalui isyarat apa? Kepala kita. Mana rukuk tunduk sikit, sujud tunduk lagi. Macam tu je. Jadi tangan kita ni lurus je, tak payah. Lurus je lah. Tak payah nak letak dekat atas perut kita. Itu sunat. Sekiranya dia boleh, kalau dia mampu letak atas pusat dia, maka sunat untuk dia buat. Kalau dia tak nak buat pun tak apa, sebab sunat. Tapi kalau dia semayang baring, semayang dalam keadaan mengiring lambung belah kanan, kalau dia mampu rukuk dan sujud seperti biasa, maka wajib dia berdiri untuk rukuk dan sujud seperti biasa. Tapi selalunya bila semayang dalam keadaan lambung sebelah kanan, memang dia tak mampu untuk rukuk dan sujud lah. Biasanya begitulah. Tapi andai kata dia mampu, sama ada rukuk atau sujud, kalau dia mampu, wajib dia buat. Tapi kalau tak mampu, maka dia buat isyarat je lah. Kalau rukuk, tunduk sikit kepala dia. Kalau sujud, tunduk sikit lagi, lebihkan sikit tunduk. Tapi Ustaz, pada permulaan itu masa nak takbiratul ihram tu macam mana Ustaz? Takbiratul ihram dia tak boleh angkat tangan, tak apa. Dia sebut je takbiratul ihram, yang wajib sebut takbir Allahu Akbar. Sama kita semayang fardu isyak lepas ni, maka kita niat kita masuk semayang, kita sebut Allahu Akbar. Kita tak angkat tangan pun, kita terus Allahu Akbar. Boleh? Sah. Angkat tangan sunat. Angkat tangan takbiratul ihram sunat. Angkat tangan tu sunat, takbiratul ihram tu wajib. Maksud takbiratul ihram tu adalah kita sebut Allahu Akbar. Takbir yang pertama dipanggil takbiratul ihram. Takbir yang berikutnya, takbir rukuk, takbir sujud, itu dipanggil sebagai takbir perpindahan. Itu sunat. Itu sunat lah. Okey. Ada apa lagi? Kalau dia ikut imam, walaupun dia tak boleh tinggal lambat. Dia lambat ikut imam. Dia kalau ikut imam lambat tu kita tengok. Lambat sekiranya makmum lambat ikut imam kerana ada sebab. Contohnya bacaan makmum lambat, maka diberi 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang maknanya makmum sedang baca Fatihah, imam rukuk, imam sujud pertama, imam sujud kedua. Sekiranya imam bangun sujud kedua, dia tak habis Fatihah lagi, maka lepas beri salam dia tambah 1 rakaat lagi. Itu 3 rukun yang panjang bagi orang yang ada sebab. Ada sebab ni mesti baca ada lambat, slow. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai sebab, dia tak ada sebab. Dia tak ada sebab, dia saja-saja lambat. Ataupun dia baca surah panjang-panjang, imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi, dia nak habiskan bacaan surah dia. Surah dia tu, imam rukuk, dia tak rukuk lagi.
Maknanya dia tak ikut imam tanpa sebab lah. Tanpa sebab. Sebab nak habiskan surah. Surah tu sunat je, ikut imam wajib. Jadi untuk orang yang tanpa sebab ini, kalau imam dia tak boleh lebih imam 2 rukun, sama ada rukun tu pendek ataupun apa panjang, sama je. Maknanya 2 rukun ni imam rukuk, dia belum rukuk walaupun dia dah habis Fatihah, dia belum rukuk. Tanpa sebab. Imam dah rukuk, 1 rukun. Imam dah i'tidal, 2 rukun. Dia belum lagi rukuk, tanpa sebab. Imam sujud, letak je dahi imam di atas lantai, dia tak rukuk lagi, batal sembahyang makmum. Sebab dia dah dikira melepasi 2 rukun bersama dengan imam tanpa sebarang sebab. 2 rukun bukan sami Allahu liman hamidah tu. Maksudnya 2 rukun masuk rukun yang ketiga. Mana bila mana 2 rukun dah sempurna, imam sujud masuk je rukun ketiga, batal sembahyang makmum. Sekiranya tanpa sebab lah. Okey. Ustaz, macam Ustaz bagi tahu tadi kita dibenarkan untuk solat secara duduk jika memudaratkan. Jika kalau untuk mencegah, macam contoh saya bawa operasi tulang belakang, doktor syorkan saya selama setahun untuk tidak berdiri lama dan solat secara duduk selama setahun. Lepas setahun kita jumpa balik doktor untuk didiagnosis untuk fisioterapi dan boleh solat secara duduk. Walaupun saya yakin saya boleh solat sempurna. Macam mana tu Ustaz? Kalau doktor suruh solat duduk, maka kita sembahyang duduk lah. Tapi kalau kita rasa dalam keyakinan kuat kita, kita boleh berdiri, maka kita cubalah berdiri. Kalau kita rasa lain, duduk terus. Tapi kita dah prepare lah kerusi. Mana kita, kalau kita dalam sangkaan kuat kita lah, kita macam mampu berdiri dalam aspek mencegah. Kalau dalam aspek mencegah, kita sembahyang duduk lah. Duduk je, sembahyang duduk terus. Sebab doktor bagi tahu sembahyang duduk dalam masa beberapa bulan, maka kita sembahyang duduk. Tapi kalau sangkaan kuat kita rasa kita boleh berdiri ni, maka kita cuba berdiri. Kalau kita nak ikut cakap doktor, boleh juga, sebab doktor dia lebih tahu. Jadi kalau dia kata kita dalam masa 6 bulan sembahyang duduk, kita sembahyang duduk lah, dikira sah. Sebab apa? Sebab mungkin atas pandangan doktor, dia kata kalau sembahyang dalam keadaan berdiri, mungkin penyakit kita lambat untuk sembuh. Jadi kita kena sembahyang duduk, maka kita sembahyang duduk. Walaupun kita rasa kita mampu untuk berdiri, atas saranan doktor duduk, kita duduk. Boleh juga. Tapi kalau kita rasa kita yakin nak berdiri, kita boleh lah, cuba try. Tapi kalau kita dah rasa lain, duduklah. Okey. Sekadar tu dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.